Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Fatin Najihah binti Nur Azam Shah serta rakan seperjuangan saya Muhammad Khairuddin Hakim dan juga Nurul Anis Izyanti akan menerangkan tentang dualisme dan kesannya terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anis Izyanti binti Ramli ingin membahas tentang pengenalan dualisme. Masalah dualisme dalam pendidikan bukanlah perkara yang baru. Malah sejak persidangan pendidikan Islam sedunia yang pertama yang diadakan di Mekah Mukarramah pada tahun 1977, para cendekiawan telah membincangkan dan membahas isu ini. Wujudnya dualisme dalam pendidikan ini dijelmakan dalam sistem pendidikan agama yang terpisah daripada ilmu kontemporari, manakala satu lagi pendidikan sekular mengecualikan agama. Pemetaan ilmu sebegini bercanggah dengan konsep pendidikan Islam yang sebenar, malah menjadi penghalang dan masalah dalam membentuk peribadi Muslim sejati. Berkenaan isu dualisme dalam pendidikan ini boleh dianggap sebagai perkara yang sering terjadi secara berterusan serta telah mencorakkan kehidupan. Sebagai saudara sesama Muslim, seharusnya sedar bahawa sistem dualisme merupakan salah satu cabaran tersendiri bagi kaum Muslim. Pendidikan sebagai prasyarat utama umat Islam masa kini untuk mendapatkan semula kegemilangan dan jati diri melalui pemikiran, budi pekerti dan tindakan, mestilah mampu menjadikan Islam sebagai cara hidup mereka. Seterusnya, kita akan masuk kajian literatur iaitu definisi dualisme, faktor kemunculan dualisme di Malaysia, sistem pendidikan sebelum kedatangan British, kesan dualisme dan juga cara mengatasi dualisme. Okey, pertama sekali kita akan masuk definisi. Pendidikan adalah suatu perkara yang tidak asing lagi dalam masyarakat di Malaysia. Tanpa pendidikan, manusia tidak dapat mengenali huruf, membaca dan mengira sama ada secara formal ataupun secara tidak formal. Sistem pembelajaran di Malaysia juga telah mengikut sistem-sistem pembelajaran di luar negara kerana tidak ingin ketinggalan zaman dengan hanya mengajar secara tradisional. Sistem dualisme adalah sistem pembelajaran yang dibawa masuk setelah Malaysia dijajah oleh Barat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dualisme bermaksud fahaman yang berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan antara kebaikan dan kejahatan dan antara terang dan gelap. Selain itu, dualisme juga dikenali sebagai sebuah sistem falsafah dan keagamaan yang dipisahkan. Dualisme juga disebut sebagai dua elemen yang berbeza. Sistem dualisme ini mengandungi dua prinsip yang berbeza dan bertentangan. Sebagai contoh, dua prinsip yang berbeza dan bertentangan adalah seperti halal dan haram, tubuh dan jiwa, dan juga perbandingan antara satu sama lain dengan yang lain. Kefahaman falsafah Barat menjadikan ilmu agama ini terpisah dengan ilmu Barat, iaitu ilmu teori. Dualisme dalam pendidikan merupakan satu kenyataan atau keadaan yang mana wujudnya dua sistem pendidikan. Dua sistem pendidikan tersebut ialah sistem pendidikan kebangsaan yang mana dia adalah yang moden dan keagamaan iaitu tradisional yang terpisah dan berlainan. Kesedaran keagamaan dan ilmu pengetahuan dipisahkan dalam kedua-dua sistem pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin Hakim bin Sahril. Seterusnya saya akan menceritakan tentang faktor kemunculan dualisme di tanah Melayu. Sebelum munculnya sistem dualisme di tanah Melayu, negara kita telah memperkenalkan sistem pendidikan tradisional Islam atau dikenali sebagai SPTI sejak abad ke-14 lagi. Menurut sejarah Melayu dan hikayat Abdullah, mereka telah membuktikan bahawa SPTI berterusan sehingga abad ke-19. Dualisme berlaku disebabkan penjajahan Barat yang datang menjajah di tanah Melayu seperti British. British telah memperkenalkan sistem pendidikan moden atau dikenali sebagai pendidikan sekular pada lewat abad 18 iaitu pada tahun 1816. British juga telah menubuhkan Penang Free School di Pulau Pinang
dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar mereka. Agenda utama British adalah untuk menyebarkan agama mereka di tanah jajahan mereka, terutamanya di tanah Melayu. Mereka mengaburi mata penduduk tanah Melayu dengan menggantikan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang mengikut logik akal, seperti ajaran fizik, kimia, dan biologi. Seterusnya kita akan masuk sistem pembelajaran di Malaysia sebelum kedatangannya British. Okey, yang pertama sekali sistem pendidikan agama. Pendidikan yang mengimbangkan antara ilmu pengetahuan dan juga tanggungjawab kita sebagai manusia yang mana ia menekankan 4 elemen iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual iaitu Jerry. Seterusnya, sistem pendidikan madrasah. Okey, pendidikan yang memberi lebih tumpuan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Madrasah ini juga dikenali sebagai sekolah pondok bagi segelintir masyarakat di Malaysia. Seterusnya adalah pendidikan secara tidak formal, yang mana pendidikan ini tidak berlaku di sekolah. Sebagai contoh, nasihat daripada ahli keluarga ataupun mengikuti kelas kesenian, kemahiran, memasak dan juga sebagainya. Seterusnya adalah pendidikan istana yang bermaksud pendidikan Islam yang dipelajari oleh para kerabat diraja. Antara pelajaran yang dipelajari adalah terjemahan buku-buku bahasa Arab kepada bahasa Melayu dan juga mempelajari bahasa Arab dan juga mempelajari bahasa pengantar. Dan akhir sekali adalah sistem pembelajaran secara penglipulara. Kita tahu bahawa penglipulara ni adalah seseorang yang mahir bercerita untuk menceritakan tentang kisah-kisah tauladan atau cerita yang mereka dapatkan daripada ibu bapa mereka dan juga mereka sampaikan cerita tersebut kepada orang lain. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan dualisme terhadap pendidikan di Malaysia. Sistem dualisme yang dilaksanakan di negara ini telah menghasilkan dua kesan berbeza iaitu kebaikan dan keburukan kepada masyarakat. Namun, sistem dualisme ini sebenarnya lebih membawa kepada kesan negatif daripada kesan positif. Pertama sekali ialah kualiti masyarakat. Cendekiawan serta para ilmuwan yang lahir dari sistem dualisme ini dinyatakan saling bersaing antara satu sama lain. Persaingan ini bukan membawa kepada kebaikan, malah mungkin boleh menjatuhkan mereka sesama sendiri walaupun mereka saudara sesama Islam. Persaingan ini kerana ada dua golongan iaitu golongan yang lebih cenderung ke arah akhirat dan juga golongan yang lebih cenderung ke arah duniawi. Jadi mereka tidak bergabung sesama sendiri. Kedua ialah kemunduran masyarakat. Dua faktor yang menyebabkan kemunduran masyarakat ialah kurangnya ilmu dan lemah dari segi pengurusan. Hal ini merupakan kesan daripada sistem dualisme dalam pendidikan yang berlaku di negara ini. Kurangnya ilmu boleh diibaratkan sebagai individu dari aliran kebangsaan kekurangan ilmu agama. Manakala individu dari aliran agama pula kurang pula ilmu moden dalam diri mereka. Apabila kedua-dua pihak saling kurang dalam pengurusan ilmu, tidak mungkin mereka dapat menguruskan sesuatu perkara dengan baik. Baiklah, yang terakhir sekali ialah mementingkan satu sahaja aspek. Antara seseorang itu lebih cenderung kepada pendidikan agama atau seseorang itu lebih fokus terhadap pendidikan umum. Kedua-dua pihak ini tidak digabungkan sama sekali menyebabkan tiadanya keseimbangan antara dua-dua pihak tersebut. Kedua-dua pihak iaitu pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Pendidikan umum atau pendidikan sekular dinyatakan lebih mengutamakan hal ehwal berkaitan dengan duniawi, manakala pendidikan agama pula banyak menumpukan kepada tentang ibadah dan hal ehwal berkaitan dengan akhirat. Atas faktor perbezaan antara dua pendidikan ini, terjadi kedua-dua pendidikan itu tidak disatukan secara menyeluruh.
Seterusnya, kita akan masuk cara mengatasi dualisme dalam sistem pendidikan. Antara cara mengatasi masalah ini juga boleh ditekankan dalam aspek-aspek pendidikan seperti pendidikan bersepadu dan juga islamisasi ilmu pengetahuan. Selain itu juga, pendidikan informal juga boleh dilakukan seperti melalui penghidupan biah solehah dalam komuniti. Pertama sekali adalah pendidikan bersepadu. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan bersepadu? Pendidikan bersepadu adalah sebuah pendekatan pendidikan yang komprehensif, seimbang, dinamik, relevan dan juga contemporary sebagai pendidikan yang terbaik. Dalam kata erti lain, pendidikan yang menyempadukan ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Antara prinsip-prinsip pendidikan bersepadu adalah yang pertama, pengenalan kepada penciptaan manusia. Kita akan sentiasa berfikir kenapa manusia ini diciptakan sebagai sebaik-baik kejadian dan juga kenapa kita diberikan akal fikiran. Seterusnya, sumber ilmu. Kita tahu bahawa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama bagi ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita akan masuk islamisasi ilmu pengetahuan. Apakah yang dimaksudkan dengan islamisasi ilmu pengetahuan? Islamisasi ilmu pengetahuan bermaksud mengislamkan atau penyucian terhadap sains produk barat yang selama ini berkembang sehingga menjadi acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam. Tujuan islamisasi ilmu pengetahuan adalah untuk mewujudkan kemajuan peradaban yang mana kita tidak mahu kondisi umat Islam jatuh di tengah-tengah perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara langkah yang diambil kira untuk islamisasi ilmu pengetahuan adalah yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan panduan untuk setiap mata pelajaran yang dipelajari di dalam sekolah ataupun di mana-mana institusi pengajian. Yang kedua, aktiviti co-curriculum mestilah dihubung kait secara langsung dengan falsafah pendidikan Islam, iaitu aktiviti yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, memastikan segala ilmu pengetahuan yang ditawarkan adalah bebas daripada segala anasir barat dan kefahaman sekular yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akhir sekali adalah biah solehah. Biah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud suasana ataupun persekitaran. Manakala solehah pula bermaksud baik. Biah solehah adalah sebuah suasana yang baik yang mana ianya dibina daripada ikatan syariat Islam. Perwujudan biah solehah ini sangat sesuai bagi menyelesaikan isu dualisme dalam pendidikan kerana apabila nilai-nilai akhlak dan juga ilmu pengetahuan tentang agama sudah diterapkan dan menjadi norma kepada masyarakat, maka ianya dapat meneguhkan lagi pegangan kita terhadap nilai-nilai agama. Selain itu, dengan perwujudan biah solehah ini, kita dapat membantu orang lain, terutamanya golongan-golongan muda untuk lebih arif tentang menghakimi budaya-budaya seperti budaya barat. Yang mana kita tahu bahawasanya remaja akan terbuka dengan budaya barat, yang mana ia boleh mendatangkan impak yang negatif kepada masyarakat dan juga iman seseorang individu tersebut. Seterusnya, kita akan beralih kepada cadangan. Perbincangan dalam masalah gejala sosial ini sememangnya kita tidak dapat melarikan diri daripada mengaitkan sistem pendidikan yang sedia ada. Sesetengah masyarakat yang bersikap lepas tangan pula merumitkan lagi keadaan. Bukan sahaja institusi pendidikan terbeban, malah ianya terjejas teruk disebabkan pandangan masyarakat terhadap para pendidik yang menurun prestasinya. Namun demikian, tidak dinafikan juga komitmen daripada kerajaan bagi memperbaiki keadaan amat penting sekali. Penggubalan co-curriculum yang dijalankan oleh pihak kerajaan boleh dijadikan sebagai contoh dalam hal ini. Selain itu, masa yang diperuntukkan bagi pelajaran keagamaan
seharusnya lebih dipanjangkan lagi bagi menerapkan lagi keberkesanan nilai. Masalah terhadap gejala sosial ini seharusnya diselesaikan dengan segera. Ini kerana semakin hari, hal ini semakin kronik. Penghapusan dualisme ini adalah urusan badan perundangan. Namun, suara rakyat juga perlu didengarkan. Adalah tidak adil untuk menunding jari kepada orang lain. Oleh itu, semua lapisan masyarakat juga harus berganding bahu bagi mengharungi masalah yang melanda negara ini. Perkara ini tidak boleh dilengahkan lagi. Juga ibu bapa serta keluarga juga tidak dapat lari daripada tanggungjawab mengawal institusi kekeluargaan walaupun tidak dinafikan pendidikan memberi impak yang besar di luar keluarga. Kesimpulan, dualisme ini dapat memberikan kesan yang positif serta kesan yang negatif. Dualisme ini dapat memberikan impak yang negatif kepada masyarakat di Malaysia terutamanya golongan orang Islam kerana ia dapat memberikan impak yang negatif kepada rohani mereka. Selain daripada itu juga, moral boleh dipengaruhi sehingga boleh menyimpang dan menyesatkan manusia daripada landasan yang benar. Dualisme dapat mempengaruhi 4 golongan utama iaitu golongan sekolah rendah, golongan sekolah menengah, mahasiswa IPT serta golongan pengajar. Oleh itu, dualisme haruslah disekat di seluruh negara untuk memastikan kelahiran generasi yang berfikiran terbuka. Al-Quran dan As-Sunnah perlulah menjadi tunjang utama kepada mereka yang beragama Islam dalam pendidikan umum, supaya tidak terjerumus kepada kesan-kesan yang negatif daripada pendidikan dualisme. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.